Bila nak balik, Allah, sebut balik ni rasa sedih lalu rasa cepat, rasa terlalu cepat masa berlalu. Baru menziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bagi salam sendiri, doa-doa di Madinah. Kemudian di sini baru tiba 2-3 hari, rasa kemudian bercakap pasal balik, rasa terasa sangat cepat. Kita berada di sini. Tapi begitulah sebuah perjalanan, pasti ada pengakhiran. Dan insya-Allah moga-moga pengakhiran kita pengakhiran yang baik, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan program kita bersama dengan Ustazah. InsyaAllah sebelum itu kita akan dengarkan sedikit daripada Ustazah dalam membincangkan tentang Muzdalifah. Kita mabit sekejap di Muzdalifah ketika musim haji. Datang sekejap. Kadang-kadang ada bermalam, ada yang sekejap datang, ada yang bermalam. Kami dulu bermalam macam inilah. Hampa Atika kemudian tidur. Pagi besok bergerak. Kemudian moga-moga didoakan semua juga merasai mabit ataupun persinggahan sebentar di Muzdalifah ketika musim haji nanti, insya-Allah diperkenankan semua untuk merasai bagaimana pengalaman berpanas dalam kemah di Mina dan di Arafah, insya-Allah. Moga-moga diperkenankan Allah, mungkin tahun ini, mungkin tahun hadapan, insya-Allah. Sebelum saya serahkan mikrofon kepada Ustazah, kalau boleh berbaki masa yang ada ini, kita bangkitkan sifat cemburu kita. Bagaimana kita melihat orang-orang yang boleh istiqamah dalam menunaikan solat fardu di masjid, orang yang boleh istiqamah mengalirkan air matanya ketika mana berdoa di hadapan Kaabah, melihat Kaabah, solat depan Kaabah, masya-Allah. Dan saya belum berkenalan dengan Abang Fuad. Abang Fuad kita ni, alhamdulillah, cerita sikit lah bagi motivasi. Dia berjaya cium Hajarul Aswad, masya-Allah, satu nikmat sebenarnya, cemburu. Bincang macam mana nak pergi malam ni. InsyaAllah. Dah cuba sebelum ni, memang nampak orang Arab, orang-orang yang Afrika ni memang takutlah kita. Takut ditolak mudah Tapi insyaAllah kita boleh plan dengan berkumpulan, boleh cium. Abang Fuad boleh seorang-seorang ajar, jangan cuba. Semua lelaki situ nak cium. Jadi insya-Allah Abang Fuad berjaya, rasa cemburu sangat-sangat, sebab itu adalah satu yang mana dituntut. Kalau kita mampulah, kalau tidak mencederakan, tidak memudaratkan, silalah. Tapi kalau memudaratkan, kita fikir 2 kali. Memang dilarang pun. Tapi kita boleh belajar pada dia sesuatu lah. Ada iltizam ataupun ada sesuatu istimewa ni, sifat-sifat yang mulia pada Abang Fuad ni menyebabkan Allah izinkan dia cium Hajarul Aswad, masya-Allah. Begitu juga dengan yang lain-lain, kena rasa cemburu. Saya tengok ada seorang pakcik, nama apa lupa ni pakcik ni. Setiap kali doa, setiap kali diceritakan tentang kisah-kisah Nabi, cepat dia mengalirkan air mata. Rasa cemburu sebab apa? Kita ni hati yang keras, sukar mengalirkan air mata. Dan moga-moga kita faham bahawasanya setiap air mata yang mengalir itu adalah pembebasan, pemadaman daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya air mata yang dialirkan itu dialirkan bersama dengan ketakutan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masa berbaki, kita boleh buat sesuatu yang luar biasa. Malam ini masih ada, malam besok masih ada. Dan sebelum saya terlupa, insya-Allah, dan sebelum saya jemput Ustazah, insya-Allah bagi muslimat nak join kuliah pagi Ustazah Riyadhus Solihin, zikir rahmat 100 kali dah buat belum hari ni? Dah lupa dah lupa. Dulu beramal kat Malaysia, kat Mekah dah tinggal semua zikir-zikir dah. Jadi insya-Allah dijemput ke bilik, nanti kita akan buat pengumuman ke bilik 3326 Movenpick, insya-Allah. Okey. Pukul 2 pagi. 2 pagi. Selepas naik Bukit Nur, Jabal Nur, turun terus pergi dengar kuliah. Kalau beranilah naik malam ni, insya-Allah. Jadi sekarang majlis mengalu-alukan Ustazlah untuk berkongsi sedikit mengenai Muzdalifah, insya-Allah. Dan apa-apalah yang nak berkongsi tentang bertuang murah rezeki ke. Sebab di sini popular Ustaz, macam Nabi Ibrahim doa. Apa Nabi Ibrahim doa apa dia? Murah, orang datang sini kemudian dimurahkan dengan buah-buahan. Apa yang buah paling popular di sini Ustaz? Nama dia apa Ustaz? Di sini macam-macam buah ada, yang paling popular buah zuriat lah, insya-Allah. Yang nak berusaha menambah lagi anak-anak ataupun mendapatkan zuriat, boleh cuba. Popular sangat. Di kedai-kedai tu semua ada jual buah zuriat, insya-Allah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ayahanda dan banda, alhamdulillah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bersama-sama sekali lagi, yang mana kita berkumpul, yang mana kita ingin mendengar sedikit sepatah daripada ustazah. Sebenarnya ustaz ni tidak layak sebenarnya untuk berkata-kata di hadapan ayah dan banda. Sebenarnya ayah dan banda, ustaz ni ceramah tak pandang, tapi kalau nak mencari jodoh, insya-Allah ustaz boleh beri ilmu nak cari jodoh. Nah, bahasa tu ustaz dah ajar dah bagaimana nak cari suami yang misali, isteri yang jauh, dan insya-Allah rasanya tak puas lagi nak dengar dah. Yang mana ayah anda dan banda, kalaulah kita menilik di antara jalur kenabian yang mana Nabi Allah Ibrahim punya anak yang bernama Ishak, Ishak punya anak yang bernama Yaqub, Yaqub punya anak yang bernama Yusuf. Kemudian jalurnya Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak. Kemudian Nabi Yaqub lahirnya daripada jalur Yahuda, iaitulah Nabi Allah Daud. Kemudian Sulaiman. Daripada Sulaiman pecah pula dua belah. Sebelah kanannya tubik Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Daripada Nabi Sulaiman pecah halik kiri, tubiknya seorang laki-laki yang namanya disebut dalam Al-Quran, iaitulah Imran. Dan daripada Imrannya lahirnya seorang wanita yang bernama Maryam. Kemudian lahirnya seorang Nabi Isa. Nabi Ibrahim punya anak nama Ishak, Ishak namanya Yaqub. Lahir daripada Yaqub tubiknya Bunyamin, adik-beradik pada Nabi Yusuf. Lahir daripadanya lahirnya seorang laki-laki juga yang bernama Imran. Kemudian lahirnya seorang Yusuf, Nabi Musa. Kemudian Ilyas wal Ilyasa. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak nama Ishak, Ishak yang punya anak nama Yaqub. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak jalur daripada Siti Hajar. Kemudian lahirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita hadir pada hari ini, tidak kiralah kita daripada bangsa mana, tidak kiralah kita daripada rupa mana, tidak kiralah kita daripada negeri mana, tetapi kita berkumpul di sini sebenarnya adalah tanda kecintaan kita buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak tilik kepada harta kamu dan juga rupa parah kamu. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum, qulubukum wa a'malikum. Nanti tengok baliklah ustaz tersilap dan tersalah, minta maaf Yang mana tepat pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah daripada hati dan juga amalan kita. Cumanya kalau kita meneliti sejarah, yang mana kita hadir di sini ayahanda dan banda, di sebuah masjid yang ada hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah Nabi kita juga bersolat di sini, kata setengah ustaz terlupa, yang mana Nabi kita jamak maghrib dalam waktu isyak, isyak dalam waktu maghrib, ustaz terlupa. Tetapi di sinilah tempat yang pernah Nabi kita bersembahyang. Kalau kita melihat di dalam kitab Zadul Haji, bekal orang yang nak datang mengerjakan ibadah haji, yang mana dikirakan Masjid Masy'aril Haram di Muzdalifah ini salah satu tempat yang mana mustajab doa. Yang mana kalau kita meneliti lagi di kawasan Kaabah, beberapa tempat yang diantaranya mustajab doa. Dan ada dah di antara kalangan kita para jemaah yang mana sempat untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Yang pertamanya multazam, yang keduanya di balik makam Ibrahim, yang ketiganya di dalam hijri Ismail, yang keempatnya Kaabah tu tentu dah. Kemudian di hadapan pergi Zamzam, yang kelimanya rumah Nabi kita dilahirkan. Nah.
Kemudian saat mana Nabi kita dilahirkan, kemudian insya-Allah Ustaz nak cerita juga, mungkin tak sempat nak cerita kepada jemaah. Tetes 10 kanuk-kanuk yang boleh berkata-kata di dalam buai. Nenek. Sambil-sambil kita dengar. Yang mana ayah dan bunda? Saat mana Nabi rumah Nabi ni, kalau jemaah Ustaz alhamdulillah, saat mana selesai daripada umrah, kebetulan masa tu tubik kuk itu bukit Safa Marwah yang mana kita pergi ziarah rumah Nabi SAW dilahirkan. Kata setengah daripada tutu guru kita banyak kali dah dia nak wakafkan rumah yang pernah Nabi kita dilahirkan. Tetapi Allah tidak izinkan. Yang mana saat mana lahirnya Nabi kita SAW, maka katanya Aminah. Aminah kata lagu mana? Saat mana aku melihat lahirnya anakku seperti mana cahaya yang keluar daripada perutku. Kemudian ayah dan bunda, ada di kalangan kita yang mana ambil daripada kalam yang mengatakan kedua bapa Nabi SAW masuk dalam neraka dan juga kufur. Yang mana ayah dan bunda, ada pendapat yang mengatakan bagaimana status keimanan kedua bapa Nabi SAW. Yang pertamanya Al-Imam Al-Bani. Ini ramai orang kita ada guna pendapat ni. Yang mengatakan status kedua bapa Nabi SAW musyrik dan masuk ke dalam neraka. Pendapat yang kedua Al-Imam Al-Munawi yang mengatakan kedua bapa Nabi SAW ia adalah ahli fitrah. Siapa dia ahli fitrah? Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, mengatakan status kedua bapa Nabi adalah masuk ke dalam syurga, tetapi dengan periksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dimasukkan di dalam syurga. Yang keempat, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan kedua bapa Nabi SAW adalah daripada ahli millah, yang mana ahli millah ini mengikut agama Nabi Allah Ibrahim dan akan dimasukkan dalam syurga. Pendapat yang kelima adalah ahli tasawuf yang mengatakan kedua bapa Nabi SAW ni Nabi gidi abwa, Allah beri bakit kepada Nabi SAW, bakit kedua apa dia, kemudian dia mengucap kalimah la ilaha illallah dan dimatikan kembali. Ini tasawuf. Wallahu alam. Dan yang keenamnya pendapat Imam As-Sakhawi yang mengatakan tentang keimanan Nabi, keimanan kedua bapa Nabi, kita tak perlu nak ambil tahu, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuba kita fikir dan kita bandingkan. Di antara kalam yang pertama dengan yang 5 terakhir, yang manakah yang lebih selamat? Baik kita ambil yang kelima, yang terakhir. Tetapi ada di antara setengah-setengah yang mengatakan kedua bapa Nabi ini bagaimana musyrik dan masuk ke dalam neraka. Kalau bagi kita baiklah kita berhenti daripada berkata begitu. Yang mana kalau kita lihat perut yang pernah dikandung akan seorang Nabi, tengoklah bahawasanya orang wanita ni, jangan kita kata dia ni antara wanita ni di antara orang yang dikurangkan. Bahkan kalau kita melihat menyelusuri wanita ini hebatnya tak hebat, daripada rahim wanita lah lahirnya seorang rasul, daripada rahim wanita lahirnya seorang nabi, daripada rahim wanitanya lahirnya seorang wali, dan lahirnya di antara rahim daripada wanita hanya di kalangan ulama. Kita boleh tengok bagaimana Imam Syafi'i hebatnya daripada goncangan daripada tangan ibu dia. Yang mana dia mati tekoh kecil lagi, ayah andanya, tetapi dididik oleh seorang ibu. Nak ayatnya hebatnya ibu ni. Nah, sebab ibu ni orang tina ni mak haji, dia boleh jaga anak walaupun 10 orang, betul tak? Tapi orang laki-laki dia tak mampu untuk jaga walaupun seorang anak laki-laki. Betul tak? Betul. Dengan sebab itulah alasan kita orang jatuh kalau lepas mati bini kita cari seorang lagi, betul tak?
Ha? Minta maaf ustaz ni Allah pemalu orangnya ya. Ya. Kemudian ayah ada benda. Kalau kita nak membicarakan tentang orang yang berbakti kepada ibu, kepada kedua bapa, tapi cerita ni tak tahu kisah sahih ke tidak. Tetapi dalam kitab Jawi ada ulama yang menceritakan bagaimana orang yang mula-mula berbakti kepada kedua bapa dia adalah Nabi Yaqub. Kisah bagaimana Rifqah, isterinya Nabi Ishaq yang mengandung akan kedua anak dia. Rifqah ini adalah isteri Nabi Ishaq. Kemudian dia mengandung kedua anak dia, yang pertamanya Is, keduanya Yaqub dalam perut. Kemudian yang sebenarnya yang layak yang keluar daripada perut isterinya iaitulah Rifqah adalah Nabi Yaqub asalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bui dengar Rifqah seorang ibu duduk balah kedua anak dia dalam perut. Tapi cerita ni bukan cerita wallahu alam sahih ke tidak, tapi kita dengar dulu nana. Kemudian ayah nanda nak balik tengok kaji betul ke tak cerita ni. Cuma kita nak dengar nana. Ulama ada sebut dalam kitab. Ada dalam rumah ustaz, ada dalam kitab Jawi ya. Yang mana saat mana duk balah katanya Is ni dia kasar dalam perut lagi. Wahai Yaqub, seandainya kalau mu tubik dulu kok dalam perut, nescaya aku nak bedah biar tubik kok dalam rusuk biar mati muk kita. Tetapi Nabi Yaqub ni dia baik, dia lembut, maka dia sanggup izinkan Is dulu keluar daripada perut ibu dia Rifqah, kemudian mengiringlah lepas daripada Is, dialah beranak. Daripada cerita ni lah ayah ada benda. Kalaulah kita mendapat anak kembar, biasanya yang pertama tu adik yang lahir keluar dulu, yang kedua tu abang. Betul tak? Betul. Ada betulnya daripada kisah bagaimana Nabi Allah Yaqub ini. Maka sama mana dah Nabi, dia dah besar Nabi Yaqub ni, sebenarnya dia jadi Nabi ni sebab apa? Doa ayah hendanya yang bernama Ishaq. Sama mana datangnya malaikat memberitahu kepada Ishaq, wahai Ishaq, mintalah satu doa dengan Allah, yang mana setiap Nabi ni dia ada satu doa yang mustajab, yang Tuhan terima. Tapi Nabi kita ni sipir untuk kita semua nanti di akhirat nanti. Kemudian Nabi Ishaq kata, aku akan mendoakan salah satu daripada anak aku. Kemudian Nabi Ishaq dia pilih Is. Bila dia pilih Is, tengok-tengok seorang ibu ni dia ingat jasa anak dia masa kecil-kecil dalam perut. Sanggup bergadai nyawa. Maka ketika itulah mak dia sana ambil Nabi Yaqub, pergi kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lah yang doa kepada Nabi Ishaq lah yang doa kepada Nabi Yaqub. Kemudian Yaqub ni menjadi nabi. Bila Is tahu bahawasanya Yaqub yang didoa oleh Nabi Ishaq ayahandanya, maka dia nak cuba bunuh Nabi Yaqub. Maka daripada sebab itulah Nabi Yaqub ni lari daripada rumah dia ke negeri Madian. Tiap-tiap malam, bila waktu malam, dia tubik daripada persembunyian, lari daripada Is, adik-beradik dia nak dibunuh. Maka daripada sebab itulah digelar Israel. Faham? Gapa dia mana Israel ni? Jalan malam. Jalan malam. Tu panggil Israel. Isra dan Mi'raj. Isra jalan malam, Mi'raj ni tangga. Kalaulah ada di antara kalangan kita, anak-anak kita ni kelik tengah malam sama, boleh kita kata mu Isra mana malam ni? Ilik punya arak sikit dah ni. Mu Isra mana malam ni? Itulah diperkataan asal daripada Israel. Tetapi akhirnya, kalaulah ayah anda bunda ada rezeki, pergikahlah Baitul Maqdis. Yang mana Nabi Yaqub ini dimakamkan sekali dengan sekali Is pun bersama-sama dengan Nabi Yaqub. Itu cerita pasal bagaimana berbaktinya seorang anak kepada seorang ibu. Nah, insyaAllah kita cerita berbakti kepada ibu bapa ni banyak nanti insyaAllah akan dikupaskan oleh ustazah nanti dan sebagainya. Cuma di sini ayah dan bunda, sama mana kita nak mendapatkan anak dan sebagainya, tak dapat anak, cari anak yang soleh. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi keturunan, comel. Yang pertamanya agama seseorang, betul.
Yang ketiganya kita kena belajar ilmu bagaimana kita mana bersama suami kita ataupun isteri kita supaya benih kita ini yang mana tidak diganggu oleh syaitan. Okey, kalau kita tengok oleh kita, dia kata seandainya kalau kita bersama dengan isteri kita apa suami kita tanpa dimulai dengan doa, nescaya iblis gi dahului lagi daripada kita. Nah, tu sebab itulah kita ada ilmu bapa anak kita payuh dan sebagainya. Mara dan sebagainya. Dan satu lagi nya disebabkan pasangan kita yang mana mungkin kita berjumpa dan sebagainya. Dan satu lagi yang banyak ustaz temu bila jemaah ustaz ramai di antara polis dan sebagainya, dia kata ustaz susah dengan keadaan sekarang ustaz. Banyak sekali apabila orang buat riput antaranya si laki-laki si suami ni kata isteri. Sebab itulah ayah nanda bona carilah pasangan hidup kita yang terbaik. Ustaz ni bukan nak buat dah. Umur 14 tok guru ustaz ajar dah cara nak cari isteri, nak cari bituk lelaki. Umur 14 tahun. Kalau lah ayah nanda bona kalau ada pen tulis selalu ustaz nak bagi amalan ni. Kalau ada telefon ambil gambar selalu ni. Engkau ustaz hari ni dah nak royak, lepas ni ustaz tak royak. Kalau lah si ibu yang mana nak mencari menantu yang bagus, yang mana menantu tu baik, tok kepuku anak ayah nanda bonda, nak cari laki-laki yang mana tak pernah tapa, tak pernah sepak bini, yang mana carilah tok laki-laki tak ada tangan, tak ada kaki. Insya-Allah. Tetapi kalaulah ayah nanda ataupun bonda-bonda nak tok laki juru lagu mana? Gimana pun kita pipih dah dia. Nak pergi masuk tanah pun kita pipin dia. Nak pergi jalan luar pipin dia. Cari orang lagu mana? Butuh. Tetapi ayah nanda bondo hak paling mujaraknya adalah kita baca amalan-amalan seperti mana di dalam surah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kita boleh baca ayat tu ataupun yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Supaya ayat nada bonda setidak-tidaknya kalau kita baca ayat Quran tak jadi ustaz supaya tulo jah muka saya ni ustaz. Orang tengok nyesal tengok kita tak apa. Setidak-tidaknya ayah dan bonda boleh pahala di atas baca Al-Quran. Banyak kita yang boleh kita ambil di antaranya bagi orang yang tak dapat zuriat. Kita boleh tengok dan kita kena sabar sikit je. Bagaimana kisah bagaimana Nabi Allah Zakaria. Umur dia dalam tafsir Nurul Ikhtar cerita umur dia ketika itu 120 tahun. Yang mana Imran, ayah kepada Siti Maryam, bernazar. Mak dia bernazar. Seandainya kalau aku boleh mendapat anak mengandung, maka aku nak letak di dalam masjid. Maka Allah izinkan dia mengandung. Kemudian saat mana lahirnya, ternyata anak dia tu bukannya laki-laki. Yang mana namanya dinamakan Maryam. Maka bila anak wallahu a'lam bissawab. Tak ada. Betul. Kau ada jemaah sahabat tak? Ada dah. Punya habis. Baca je di mana? Baca lagi. Halo, testing. Testing. Sudah cak. Alamak. Ada backup bawa. Dapat apa? Ke buang. Ben, hati-hati. Ada sah.
Saya memang ada banyak benda penting nak cakap. Dah. 2 hari selepas. Boleh juga dah. InsyaAllah dah. Boleh lah. Mana tajuk dia? Dia tak salah lah. Tajuk dia. Okeylah. InsyaAllah ayah ada benda yang mana nanti ayatnya nanti kita akan kongsikan kepada ayah mendengar tu. Saya baca sikit dah lah. Ayat ni comel ni. Tak tolong bagi. Ayat yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Dah mana berebut menjaga Siti Maria siapakah yang layak? Maka ketika itu Nabi Zakaria membuat undian. Degah ke sah? Degah ke? Okey. Yang mana Nabi Zakaria membuat undian dengan dicarikan satu peno yang dibuat daripada tembaga, kemudian dicapukkan ke dalam air, yang mana peno yang tembaga yang timbul dialah yang layak untuk menjaga Siti Maria. Ternyata peno yang timbul adalah kepunyaan Nabi Zakaria. Tak sikit keceklah pasal hukum adat hukum akal tu nana. Kemudian ayah dada benda, masa Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maria, tiba-tiba ada rezeki di sisi Siti Maria yang ada buah-buah yang bukan pada musim dia. Kemudian Nabi Zakaria pun bertanya, qala ya Maryamu anna laki haza? Hei Maria, mu ambil mana makan ni? Maka katanya Siti Maria, qalat huwa min indillah, sesungguhnya makan ini daripada sisi Allah. Maka ketika itu Nabi Zakaria terus angkat tangan berdoa, hunalaka da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Apabila Nabi Zakaria baca ayat tu, Allah berikan zuriat kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. InsyaAllah. Rasanya itu sahaja apa yang Ustaz nak nyatakan kepada ayah dan bunda. Nanti insyaAllah akan diberitahu oleh Ustazah apa-apa yang dia ingin beritahu kepada anda. Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap. Dan juga kepada mata-mata yang memandang. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Ustaz minta maaf. Bukan kalau ada tersilap dan tersalah, jangan cerca. Mungkin Ustaz ni orang biasa, bukan saya juga orang biasa, mungkin ada kesilapan dan kesalahan. Bagilah teguran yang sangat-sangat baik. Dan itu sahaja yang Pak Ustaz nak nyatakan kepada ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak muda, dalam istana ada pengacau. Okey, Ustaz. Allah. Alhamdulillah, selesai Ustaz Allah. Seronok dengan Ustaz Allah ni. Siapa nak ilmu lebih pergi ke bilik Ustaz Allah. Nombor dia, bilik dia dah tahu kan? Ilmu banyak. Jadi insyaAllah kita teruskan majlis kita sebelum kita solat isyak dan makan dengan sedikit tafsir daripada Ustazah. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Jadi ya. Mic tu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. So, kena mic. Allah. Subhanallah. Siapa Allah jadi sekak. Tak apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cubaan suara, cubaan suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, cubaan suara. Cubaan suara. Cubaan suara. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Wallahu akbar. Duduk dekat kena sini.
Dia kena dapat signal. Okay. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cubaan. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah. Okey. Subhanallah walhamdulillah. Boleh dengar hujung? Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tengku Fazli, pengurusi majlis, Al-Fadil Ustaz Abdullah, kemudian dua orang mutawif kita dan Ustaz Hazmi Dimash serta semua tim. Seterusnya dihormati, yang dimuliakan para tetamu Allah dan penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang berada di satu lokasi yang bersejarah. Di sini bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang pernah berada di tapak ini, iaitu di Muzdalifah, di Arafah dan sebagainya. Masya-Allah, kalau baca sejarah Arafah, Muzdalifah dan sebagainya, ia berkait dengan nabi-nabi terdahulu juga. Masya Allah, para jemaah sekalian yang bakal pulang besok, malam ini adalah malam yang terakhir kita. Memang malam besok kita masih ada, tetapi kita dah proses untuk pulang dah ke tanah air. Masya Allah. Kisah pertama saya nak share satu kisah. Ada seorang lelaki yang miskin. Boleh dengar? Ada seorang lelaki yang miskin. Subhanallah. Dia ada anak-anak yang kecil. Pada ketika isteri dia telah menyiapkan makanan. Masa tu isteri dah siap dah ni masak, nak makan. Masya Allah. Kemudian masa baru nak makan dengan anak dan isteri, datanglah pengemis dengan ha? Macam mana? Tak. Lagi tak kena. Ya, tak. Ya, tapi kalau pegang lagi saya tak selesa. Okey, datang pengemis. Okey. Memanglah bila ada teknikal yang terganggu ni, memang kita pun bukan senang je. Masya Allah. Okey, datanglah pengemis, minta derma kan, minta sedekah. Lalu lelaki yang bekerja keras ni, cari rezeki untuk beri makan kepada anak isteri ni, apa yang dia buat, dia suruh isteri dia beri makan kepada semua pengemis tu. Jadi sepatutnya mereka ni memang dah lapar, memang orang susah, orang miskin. Bukan macam kita ni, makanan memang banyak. Kita ni peringkat memilih makan, betul atau tidak? Kita bukan tak ada makanan. Kita diuji dengan makanan yang banyak. Sampai kita diuji dengan perasaan tidak boleh menerima makanan yang tidak kena dengan tekak dan selera. Saya cakap ni pada diri sendiri ya, muslimat sekalian. Muslimin dan muslimat. Masya Allah. Tetapi lelaki ini dalam keadaan lapar sekeluarga, berhadapan dengan makanan, ada pengemis datang. Si suami ni kata, berilah semua makanan ini. Sampailah tengah malam, anak-anak kecil menangis nak makanan. Lalu lelaki yang soleh ni, dia pun pergi ke masjid, ke rumah Allah, bermunajat, meminta rizki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta dengan Allah dengan penuh yakin, tanpa ragu-ragu. Kalau kita mungkin tak sekuat itulah, kita pergi ketuk pintu rumah orang lah cari makanan. Tapi lelaki ini pergi ke rumah Allah. Dia tahu Allah lah yang memiliki rizki. Allah Maha berkuasa buat apa saja. Dari sudut cerita lain pula, ada seorang raja yang baru nak bertaubat. Lalu di malam hari dia bawa diri. Dia bawa satu kantung emas dan satu makanan yang terbaik daripada istana. Datang ke Isafan, dia nak berubah dan dia pun menaiki kuda dia yang mahal. Ini raja istana kan.
Kemudian dia pun menyerahkan kepada Allah ke mana dia nak dibawa. Dia serah je mana kuda bawa, ya Allah, di situlah aku akan berhenti. Takdir Allah, kuda ini bawa dia berjalan menuju ke masjid yang sama. Yang lelaki yang soleh yang telah memberi sedekah dalam keadaan dia dalam keadaan lapar dan dalam keadaan dia tidak ada apa-apa. Lalu raja ini mendengar keluhan daripada lelaki ini. Lalu dia berikan makanan yang terbaik tadi. Kemudian diberikan satu kantung emas. Subhanallah. Daripada kisah ini kita boleh belajar beberapa perkara. Antaranya banyak, tapi saya sebut apa perkara. Kita sebagai orang Islam, hamba Allah, kita sebenarnya dituntut untuk meminta dengan Allah. Kalau kita tengok, lelaki tadi, dia meminta dengan Allah dan keadaan dia tiada. Raja pula dia meminta dengan Allah dan keadaan dia ada. Betul atau tidak? Dia ada istana. Dia ada harta, dia ada makanan yang banyak. Tapi dia tetap mencari Allah. Subhanallah, di hadapan saya ni ada semua peringkat golongan. Yang ada, yang tak ada, yang kurang, yang banyak, yang sedikit, yang sehat, yang kuat, semua ada. Kita jangan minta dengan Allah sehat waktu sakit saja. Waktu sehat, kita minta dengan Allah, ya Allah, tambahkan kesihatanku, tambahkan kecergasanku. Jangan kita minta kaya bila susah je. Masa kaya, minta lagi bertambah kaya supaya kaya yang beriman dan menjadi orang yang jutawan dunia akhirat. Bukan hanya masa kita ada saja, tidak ada baru kita minta. Subhanallah, meminta dengan Allah sebelum saat kita hilang itu lebih baik. Sebenarnya lebih baik. Kadang-kadang tu saat ujian baru kita cari Allah. Macam kita lah bila kawan-kawan susah baru cari. Kita mungkin akan kata, oh susah baru cari. Tapi Allah sangat baik dengan kita. Jadi kita mencari Allah, memerlukan Allah bukan hanya waktu kita dalam ujian. Dalam senanglah paling susah kita nak rasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah pertama dan yang kedua saling berkait. Kisah yang ketiga, kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Satu hari Abdullah bin Abbas ni dia pakai pakaian yang sangat cantik, pakaian baru. Kemudian ada seorang lelaki yang mengeji dia, mengutuk, menghina, caci maki dia. Lalu bila dia nampak Ibnu Abbas ni pakai pakaian yang lebih cantik ni, dia lagi kutuk. Inilah dia penunggang agama. Inilah dia ni pakai baju cantik-cantik begini. Apa yang Ibnu Abbas buat ialah Ibnu Abbas buka baju yang cantik yang baru dibeli tu, lalu diberikan kepada orang yang maki hamun dia. Lalu akhirnya pemaki tersebut bertaubat dan menjadi anak murid dia dan menjadi ahli khidmat dia. Kisah yang terakhir, tuan-puan sekalian, kisah cucu Nabi Muhammad SAW iaitu Husain bin Saidina Ali radhiyallahu anhu. Sama juga ceritanya. Bila orang musyrik tahu ini adalah cucu Nabi, lalu dimaki, dihina, dicaci dan sebagainya. Lalu apa yang Saidina Husain buat? Dia segera meminjam duit dengan orang yang ada sekitar dia. Lalu tak silap adalah berapa ribu dirham dia pinjam, lepas tu dia bersegera beri kepada orang yang caci dan maki dia. Lalu akhirnya orang itu pun dapat hidayah masuk Islam dan menjadi penegak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, kisah-kisah yang saya kongsikan ini mudah-mudahan boleh relate sikit dengan apa yang bakal saya sebutkan beberapa perkara kepada sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Terpulang pada masing-masing kita nak relate macam mana. Kalau kita tengok Ustaz Abdullah ni dia banyak kisah. Ada orang suka dengan kisah. Ada orang dia rasa macam tak nampak mana arah. Kan, banyak sangat kisah sampai dah tak nampak arah dah. Subhanallah. Dalam Al-Quran kalau kita baca, ia adalah satu kitab sirah yang paling utama. Allah akan ulang cerita-cerita, Allah akan ulang. Subhanallah, dan sejarah sentiasa berulang. Okey, subhanallah. Saya akan pergi terus kepada beberapa poin penting. Pertama, saya mewakili Hijrah Travel Sendian Berhad ingin memohon kemaafan setinggi-tingginya daripada tuan-puan sekalian, para tetamu Allah peziarah Rasulullah, di atas segala kesilapan, kekurangan dan di atas segala apa yang berlaku yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kesulitan.
Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada memohon maaf. Dan apa yang kami usahakan malam ni tak pernah kami buat. Tak pernah dibuat lagi dalam travel sebelum ini. Kita makan malam sebelum ni sekali saja. Walaupun mungkin tak adalah tempat yang selesa, tapi kita keluar dan berkumpul di kawasan yang kita boleh bercakap. Saya sebenarnya tak terbayang pun makan malam tu suasananya macam ni. Sebab dicadangkan oleh pihak-pihak dan pihak tersebut bersungguh. Dan bayangkan ada pihak yang sanggup masak dengan kita untuk kita tadi tu kan. Bubur apa semua tu. Siapa yang nak layan kita macam ni? Mereka buat tanpa berbayar tu. Buat bubur, buat pulut, buat itu, buat ini dengan bekas. Saya kata Masya Allah. Inilah yang dicontohkan disebut dalam hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ciri-ciri orang yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, ialah dia akan memuliakan tetamu. Dan tidak ada tetamu yang lebih mulia melainkan tetamu Allah, iaitu Duyufur Rahman. Sebab itu kalau siapa yang tahu, kami dah pernah pergi rumah Kak Ani kita ni, yang pembimbing kita Kak Ani angkat tangan sikit. Mungkin rumah Kak Ani tu macam dapur rumah kalian je, ataupun tak menyamai pun dapur rumah kalian. Rumah yang kawasannya sangatlah Masya Allah, rumahnya petak macam tu je. Tak ada apa-apa. Makan tetamu pun atas lantai macam tu lah. Subhanallah, betapa seraganya kaum Melayu. Melayu kita duduk di sini. Kan Patani, Thailand apa semua di Mekah ni sangat mahal. Setiap bulan kena bayar, kita sebut iqamah 400 riyal. Itu seorang. Kalau 5 orang anak, kiralah berapa? Untuk sara hidup apa semua, mereka memang seraga sangat berjuang. Waktu yang sama, Hajah Kak Ani kita ni buka madrasah. Anak-anak di sana hafal Quran 30 juzuk, khatam kitab dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pernah buat live di rumah Kak Ani ni. Kan, bila pergi rumah-rumah yang macam tadi saya pergi, saya kata pasal malam, sebenarnya niat nak membantu. Mereka bukan ada banyak, tetapi mereka yang mempunyai hati yang begitu kaya. Mereka memberi dengan banyak, macam mereka tu ada banyak lebih daripada kita. Kita kadang bimbit makanan sedap, lepas tu nampak orang susah, nak beri pun kita sebersalah sebab kita fikir kita terliur nak makan, bukan sebab kita terlalu memerlukan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Saya sebenarnya, ini kali pertama lah kami berpengalaman menguruskan umrah pada bulan 12. Dan banyak travel yang elak menguruskan umrah bulan 12. Sedangkan kami ada travel baru. Dan memang ada pihak-pihak tadi pun, ada pihak tersebut kata berani Ustazah buat ber-12, Ustazah adalah travel baru. Sebenarnya agak trauma juga apa yang berlaku pada trip kali ni. Sebab pada trip-trip yang lepas, kita, kalau anda duduk di, sekarang ni duduk di Muwempik tu kan, makan bungkus kan. Sebelum ini harga yang lebih murah tapi boleh full board. Dan duduk pula di Muwempik, di depan betul-betul Masjid Nabawi pun full board, makanan penuh dalam harga yang lebih murah. Masya Allah. Jadi bila berlaku macam ni, kita pun memang sedih bila dengar kualiti makan di Madinah, lepas tu bila di Mekah kena bungkus dan sebagainya. Apa yang saya nak nyatakan bukan nak membela apa yang berlaku dalam travel kita, tapi saya syukur sangat. Syukur kenapa? Ada travel lain yang mutawif kena tumbuk, kena maki hamun, bahkan kena tumbuk dengan jemaah. Sebab bayar mahal-mahal, tiba-tiba hotel 10 km. Bukan 100 meter ya, 10 km. Kena naik bas berulang. Dan saya akan jemput pihak ground di sini. Harga hotel naik 2 kali ganda. Ketika kita dah naikkan harga, lepas tu kali kedua pihak ground di sini kata Ustazah kena naikkan, kalau tak kena bungkus makanan. Sebenarnya dalam keadaan kami diberitahu, kali ni pun tak ada untung dan negatif. Sebenarnya dah 5 kali kita buat, 4 kali yang kita buat umrah. Sebenarnya kita dah meminjam dengan pihak beratus ribu. Saya sampai peringkat dengan suami kata, berhentilah ya kita buat servis umrah ni, rasa macam tak mampu dah nak pergi. Sebenarnya mereka yang menguruskan pasal COVID ni,
Ramai juga syarikat travel yang mula tutup, walaupun nampak semua sedang berkembang. Tetapi pihak-pihak menaikkan harga. Contoh harga tiket, harga servis, harga hotel naik 2-3 kali ganda. Yang lepas walaupun naik, tapi kita tak naikkan. Kali ni pun ada beberapa perkara yang kita kena naikkan charge pada jemaah, tapi kita kata tak apalah, kita pejam mata. Nanti Allah gantilah kod lain, kita menyantuni tersamu Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang semua orang nak berikan yang terbaik. Sudah pasti saya juga seorang yang sikap begitu. Mesti nak buat yang sehabis baik. Dan bila kita tak dapat buat, dan kita terpaksa tunduk dan akur. Dan sebenarnya, sebab itu bila ground kita ni sampai datang, minta maaf begitu begini, jelaskan kita pun marah pada dia, dia pun gini dan sebagainya. Akhirnya subhanallah, semalam saya nak share satu selawat adrik ni. Pada pagi semalam, yelah depan Kaabah, saya nangis. Saya rasa macam urusan saya sempit. Saya rasa dada saya dah semakin sempit. Mungkin sebab selama ni kita jenis orang yang cuba buat sesuatu mesti sehabis baik. Kita mungkin, saya sebenarnya buat jemaah umrah ni bukan sebab saya nak berlawan dengan travel lain. Tapi bila selalu sahabat-sahabat, saya tak panggil follower, Ustazah bawa tak umrah, Ustazah buat tak umrah. Saya dulu, orang nak bayar saya untuk jadi duta umrah berpuluh ribu, beratus ribu. Sebab saya ada pengaruh. Mak saya tak izinkan saya jadi duta apa-apa pun. Kalau betul nak bawa, buat sendiri. Belajar buat sendiri. Walaupun kita tak ramai, tapi kalian boleh tengok macam mana staf kita bekerja. Sebab itulah kemampuan kita. Kali pertama rugi 10,000, kali kedua rugi 10,000, tak berhenti. Buat lagi, rugi lagi, belajar lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dia jadi macam ketagih sebenarnya. Ketagih apa? Walaupun rugi, ketagih nak menyantuni tetamu Allah tu. Saya rasa itulah konflik banyak syarikat yang rugi tapi tetap buat juga travel umrah. Kalau mungkin ada orang kata, selalu orang kata pada saya, Ustazah patut buat package 15,000, 20,000, orang nak pergi juga. Jenama Ustazah kot, Ustazah tak payah fikir, semua serah pada orang. Ustazah cuba ni, tapi nama syarikat Ustazah. Saya kata mungkin saya boleh buat begitu. Tetapi saya bukan nak memilih tetamu Allah dalam golongan yang tertentu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Semalam rasa macam itulah ya, bila kita sempit dada. Saya selalu rasa macam bila Allah uji, Allah nak bagi saya sesuatu. Dengan izin Allah, ada seorang sahabat yang hubungi saya. Saat saya rasa macam, yelah kita amalkan zikir tu, kita buat ini, kita buat tu. Lepas tu dia kata, Ustazah, pergi tawaf dan ulang selawat adrik ni. Selawat adrik ni. Lepas tu dia pun bagi saya selawat ni. Kemudian saya pun Google sampailah saya hafal. Kemudian saya ingat maksud. Selawat ni dia berbunyi, Salatun wa salamun alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam ke atasmu, wahai ketuaku, wahai penghuluku, wahai Rasulku, ya Rasulullah. Khuz biyadi, sambutlah tanganku. Anta wasilati, engkau adalah wasilahku. Khuz biyadi, sambutlah tanganku. Anta wasilati, engkaulah wasilahku ya Rasulullah. Qad daqat hilati, sungguh terasa sempit urusanku. Adrikni ya Allah ya Rasulullah. Bantu aku ya Allah ya Rasulullah. Jadi masa tawaf semalam, ceritanya, tahu tak ceritanya apa yang berlaku? Saya melihat ada seorang lelaki kulit hitam. Dia membawa 4 orang anak perempuannya. Mungkin orang Sudan. Tak, saya tanya dia orang Nigeria. 4 orang anak perempuan memakai kain ihram, memakai kain telekung, tapi kain yang nipis, kain cotton yang kasar. Orang susah. Pakai daripada atas sampai bawah. Anak tu lebih kurang mungkin sekolah menengah 2 orang, lepas tu sekolah rendah.
Dia berjalan dengan sangat laju. Saya mula dengan selawat ni dan saya habiskan 7 pusingan tawaf tu seorang-seorang sebab suami saya ikut ziarahkan semalam. Saya kejar dia. Saya ikut follow betul-betul. Dia laju dan anak dia semua pegang dengan kain telekung ni. Dan kain telekung kain yang sangat murah, keras. Kita faham ya? Dan kaki anak-anak ni semua pecah-pecah hitam-hitam. Pecah-pecah hitam-hitam berbelah-belah. Dan muka pun bercoreng-coreng, tangan semua. Saya tengok atas bawah, tengok atas bawah, tengok atas bawah. Anak kecil tu tengok kenapa saya ikut rapat-rapat tak berpisah. Dan ada yang perasan jumpa saya dekat tawaf tu. Dan saya kata sekejap sebab saya sedang kejar empat beranak ni. Ayah dia dan anak-anak perempuan. Sampailah dekat dia orang dah nak pergi sa'i. Saya sebenarnya berniat untuk sedekah. Saya pun panggil, minta dia berhenti. Saya tengok macam mana dia solat apa semua. Lepas tu saya pun bagi satu jumlah yang agak besar. Saya bukan nak cerita pasal bab sedekah ni. Bila saya beri pada anak perempuan dia agak besar, yang agak besar, lepas tu dia pun terus berjalan dan saya nampak si anak ni beri kepada ayah. Padahal jarak saya dengan dia tak jauh. Ayah dia tengok duit tu, saya bayangkan muka ayah dia akan pusing, buat cakap terima kasih ke apa ke. Sebenarnya ayah dia langsung tak paling. Dan bila diberi, ayah diberi semula pada anak. Soalannya duit yang jumlah ratus tu tidak ada nilai sedikit pun. Masa tu saya rasa apa? Mungkin inilah orang kaya yang sebenar. Yang mana pada hati mereka memang tak ada nilai pun duit. Dan kita tahu mereka ni datang menjadi tetamu Allah. Mereka tidur di jalan-jalan. Mereka tidur di bawah, di lorong-lorong. Makanan mereka betul-betul tawakal kepada Allah dan sebagainya. Kalau nak tahu sebenar, Kak Ani boleh cerita tu. Bagaimana orang-orang susah, orang jauh-jauh. Perjalanan sekian-sekian. Mereka datang membawa Allah dan Rasulnya. Mereka tak ada pun hotel. Mereka tak ada tempat penginapan. Dan mereka tak ada makanan yang dijanjikan. Allahu Akbar. Masa tu saya rasa keinsafan. Lepas tu saya kata, Ya Allah, cepatnya Allah menjawab bila saya mengadu, ada rekening, bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Saya sebenarnya ada semua. Allah bagi nikmat terlalu banyak. Allah uji dengan kekurangan. Allah uji dengan kesilapan-kesilapan daripada tim dan daripada saya sendiri. Untuk direndahkan diri. Untuk mengakui dan meminta kemaafan yang sebenar-benarnya. Jadi, sebenarnya subhanallah tuan-puan sekalian, tadi ada wakil. Mana ya wakil? Dah tak ada. Dia takut nak bercakap. Dia kata mana ya? Dah lagi dah. Tadi ada bawa kami bas tadi. Mana ya? Okey, ni nak tutup dah ni. Dah isyak kan? Dah isyak? Ha? Dah. Okey. Kan naik bas tadi. Sebenarnya ini pun ajaib juga dapat buat ni. Sebab bas sekarang tak ada. Tapi dengan izin Allah, plan-plan dapat keluar, makanan pun belum sampai lagi ni. Saya tak tahu macam mana ada pihak yang sponsor sebab bajet kita semua dah habis. Dengan sembelih 4 ekor kambing apa semua, wallahualam, masya-Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Yang bawa kami tu, dia adalah ground di sini, yang lahir di sini. Dia kata, Ustazah, macam mana Ustazah boleh buat bulan 12, saya tak tahu macam mana. Macam mana Ustazah dapat hotel ni, saya tak tahu macam mana. Macam mana Ustazah dapat hotel yang dekat di Madinah. Saya kata tak dekat. Di Madinah tu paling jauh yang kami pernah dapat. Sebab kita biasa selang 2 je. Itu yang paling jauh. Biasanya depan betul Masjidin Nabawi. Biasa full board kita tak pernah bungkus. Lepas tu dia kata, Ustazah subhanallah, saya sendiri ground dah bertahun-tahun. Saya lahir sini. Bulan 12 saya tolak untuk urusan umrah. Sebab seluruh dunia pun bertumpu. Sebab cuti kan. Jadi Masya Allah saya kira sebenarnya pertolongan Allah dah banyak. Pertolongan Allah dah banyak. Bayangkan kalau lebih jauh. Bayangkan kalau lebih dahsyat makanan. Saya tak tahu bagaimana. Dan saya syukur sangat sebab Allah kurniakan jemaah yang sangat sabar. Dan saya sangat suka sebenarnya menerima teguran. Dan menerima cadangan. Kalau tuan-puan tengok muka saya bila terima teguran dan cadangan, saya senyum. Bukan sebab apa, saya suka. Saya tak tahu kenapa tapi saya suka. Saya akan berterima kasih sangat-sangat. Jadi ada beberapa orang yang bagi komen dan bagi teguran dan bagi cadangan.
Saya rasa macam itu adalah satu pertolongan Allah untuk saya jadi lebih baik. Untuk travel hijrah ini jadi lebih baik. Subhanallah, sama ada kami akan waktu usah untuk rehat sekejap. Tahun ni ke macam mana ke, tengoklah macam mana. Sedangkan ramai lagi yang menunggu, wallahu alam. Jadi tuan-puan mohon doa lah. Subhanallah, saya doa dengan Allah, Allahumma ja'al minal aghniya, ya Allah jadikanlah kami orang kaya raya. Kaya raya fi dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya sebab apa? Kita ada matlamat yang lain. Kita nak supaya tetamu Allah ini benar-benar menjiwai menjadi tetamu Allah di tanah suci ni. Bukan hanya sekadar ambil syarat umrah sekian-sekian, tidak. Sebab itu minta maaf, kita punya jadual kadang agak padat sikit. Jadi penat dan sebagainya supaya kita dapat ilmu yang banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan sekian, saya rasa yang ground tu tadi sudi bercakap, dia pun dah lari, dia kata takut tengok ramai sangat jemaah. Jadi, sebab apa saya kata kalau saya cakap, mungkin jemaah kata saya bela diri. Saya kata boleh tak ceritakan apa yang berlaku suasana ni. Masya Allah, memang ada travel yang jauh lebih baik daripada kami. Memang, kami akan belajar jadi lebih baik. Kami akan belajar dengan mereka. Insya Allah, sampai saya fikir kita ambil package dengan travel lain dan belajar lagi. Sebab kalau tengok daripada jauh mungkin kita tak tahu macam mana cara mereka. InsyaAllah, subhanallah, terima kasih, saya syukur kalian adalah jemaah antara yang terbaik yang kami bawa. Sabarnya, suka senyumnya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, apabila berbaris mereka yang masuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka melihat ada orang yang sedang diheret menuju ke neraka. Lalu yang beratur ni pun berkata, ya Allah, mereka itu sahabatku. Mereka pernah salat bersamaku, pernah puasa bersamaku dan pernah haji umrah bersamaku. Lalu Allah perintahkan, pergi tarik sahabatmu itu. Lalu Allah izinkan ahli syurga ni tarik sampai Allah tanya balik, kamu pergi ke neraka tengok ada tak lagi sahabat-sahabatmu yang sebegitu. Sebab itu muslimin sekalian, Allah tetapkan kita menjadi satu jemaah umrah ini bukan pilihan kita sebenarnya. Walaupun mungkin ada yang kata, Ustazah, saya sebenarnya pilih jemaah travel Ustazah ni sebab nak support. Saya tahu travel Ustazah baru nak support Ustazah sebab saya peminat Ustazah, saya follower Tega Ustazah. Itu semua perantaraan. Dan tak salah pun, perantaraan tu tak salah. Allah yang wujudkan perantaraan itu berlaku. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang pilih kita untuk berada dalam satu jamaah, dalam satu kumpulan umrah, yang kita sama-sama mengikat janji setia, insya-Allah akan saling tarik menarik sampai semuanya tidak ada seorang yang tercicir daripada masuk ke syurga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua jemaah kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap makasih pada Kak Ani, Ustaz Allah, kepada tim mutawif kita, subhanallah. Ustaz Najmuddin angkat tangan. Ustaz Safwan, dengar tak ni luahan saya, hati saya ni? Ke dia borak-borak je? Saya sebab nangis ni. Subhanallah, Ustaz Allah kita, Masya Allah, baboloh kita. Subhanallah. Jadi rekod dah. Rekod ke apa? Yuk, mana? Oh, saya cek dah subscribe ya. Lepas tu kita sebenarnya kan antara jemaah yang mendatangkan rahmat Allah adalah golongan-golongan orang tua, du'afa, orang yang lemah, orang yang sakit, duduk atas kursi roda, atas kerusi. Dengan sebab mereka ni, kesabaran mereka 2 kali ganda. Kalau kita sakit kaki apa semua, saya tengok orang tua dan orang yang sakit, orang-orang yang wheelchair apa ni, mereka dapat 2 kali ganda kesabaran. Tadi ada seorang jemaah jumpa, dia kata, Ustazah, pada peringkat awal begini-begini kami memang banyak bercakap belakang pasal Ustazah, pasal ni. Saya wakil Ustazah nak minta maaf. Saya kata, Alhamdulillah, tak ada masalah. Memang kita tak akan simpan apa-apa. Kami pun minta maaf. Saya kata kesilapan dan kekurangan kami akan baiki dan kami tidak boleh nak tutup dengan apa pun. Lepas tu cuma baiknya, Masya Allah, jemaah kata, itu adalah bahagian kesabaran untuk kami. Sebenarnya, Masya Allah, kadang-kadang kita tak tahulah pahala apa kita buat baik pada umrah.
Mungkin pahala utama yang kita bawa balik adalah pahala sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabarlah tidak ada batas. Tidak ada batas untuk dicatat oleh Allah. Kalau pahala umrah sekian, pahala salat sekian, pahala sedekah sekian. Tapi pahala yang paling besar yang tidak ada batas, yang tidak boleh dihitung adalah pahala sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Ini adalah salam sejahtera daripada Allah kepada orang-orang yang sabar apabila masuk ke dalam syurga. Sekian. Askin pun dah sapa, bah lain pun dah sapa. Okey, sila kita nak semaya isyak. Mudah-mudahan lepas tu terus sapalah kambing kita. Sekian sekali lagi. Wallahu a'lam. Tak payahlah jemput Boleh. Okey, Ustaz, sungguhlah suruh saya jemput juga pukul 2 pagi. Jemputlah ke bilik kami. Adalah ruang sikit, boleh dah 20 orang muslimat nak masuk. 20 orang boleh. Pukul 2 pagi kalau ada orang yang bangun. Bilik nombor 3326. Harap-harap tak ada lah siapa yang bangun. Macam hari tu tak ada orang yang datang, seorang pun tak ada. Mak kebul doa. Alhamdulillah. Okey, kita boleh azan. InsyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Movimpi. Hotel Movimpi. Saya sebut betul tak? Bawa pik tepi sampah. Keluar je pintu masjid nampak Menara jam tu masuk bawah. Kejap. Okey, saya lupa antara isu besar yang kami nak minta maaf pasal pertukaran bilik tu. Dengan salah bilik. Ini memang orang-orang yang Allah pilih sungguh sabar. Jadi yang tu memang seluk sungguh minta maaf banyak-banyak. Terima kasih. Masya-Allah. Saya cari tadi. Baru sampai. Tapi saya kita ada lagi dengar kan tadi? Tak apa. Tapi saya sebut dah tadi. Abang. Allahu Akbar. La ilaha illallah.